Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas bahasa Arab kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab dan juga doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita telah selesai membaca doa. Kita bersambung lagi dengan pelajaran kita pada minggu lepas. Kalau pada minggu lepas ustazah sudah menerangkan mengenai fa'il pula. Ad-dhamairu, dhamir tambah isim, iaitu kata ganti nama tambah kata nama. Dan ustazah telah menerangkan mengenai kegunaan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Jika dalam bahasa Arab, ustazah ulang semula, kata ganti nama diri yang pertama bermula dengan dia atau mereka. Manakala kata ganti diri yang kedua adalah orang yang kita ajak bercakap atau lawan bercakap. Manakala kata ganti nama diri yang ketiga adalah mereka yang sedang bercakap, iaitu aku, saya dan sebagainya. Kita teruskan lagi dengan kata ganti nama diri tambah ayat fi'il madhi. Fi'il madhi ialah kata kerja yang telah lepas. Dekat belakang ni awak boleh tengok ada dua jenis. Untuk yang pertama adalah ad-dhamirul ghaibi wal ghaibati, iaitu kata ganti nama diri yang pertama iaitu untuk yang ghaib dan ghaib laki untuk ghaib perempuan. Maksudnya adalah kategori dia atau mereka. Okay, kotak di bawah ni menunjukkan ada dua jenis, iaitu untuk lelaki muzakkar dan untuk perempuan muannas. Kita tengok yang bahagian lelaki dahulu. Okey, untuk dhamir al-ghaib iaitu kata ganti nama diri yang pertama untuk kategori dia atau mereka lelaki. Ada tiga jenis seperti yang sudah ajar itu, iaitu huwa, huma, hum. Okey, huwa mewakili mufrad iaitu untuk seorang sahaja. Dia seorang lelaki. Kalau dia dua orang lelaki, dia akan jadi huma. Okay. Huma lelaki dengan huma perempuan sama sahaja, tetapi ada perbezaan jika ada penambahan di belakangnya, iaitu isim ataupun fi'il yang berikut. Untuk mereka lelaki ialah hum, untuk jamak, iaitu merujuk kepada ramai orang lelaki. Kita tengok pula apa penambahan, apa yang terjadi pada kata ganti nama diri dan juga kesannya ke atas kata kerja yang telah lepas, iaitu fi'il madhi. Okay, sekiranya kita nak merujuk kepada dia seorang lelaki telah belajar. Kalau telah belajar, dia akan jadi darasa, telah belajar. Huwa darasa, dia seorang lelaki telah belajar. Dia seorang lelaki telah belajar, iaitu huwa darasa. Manakala kalau merujuk kepada dia dua orang lelaki, iaitu huma musanna, dua orang, dia akan jadi huma darasa, iaitu dia dua orang lelaki telah belajar. Darasa ni pula akan berlaku penambahan huruf alif di belakang. Ini yang membezakan antara seorang dengan dua orang, iaitu penambahan di belakang, huruf di belakang. Jika awak tak tambah huruf di belakang tetapi menulis huma darasa ini bukan yang panjang ni, maka hukumnya adalah salah sama sekali. Kalau huma dia dua orang lelaki, akan ada penambahan alif, huma darasa. Manakala untuk kategori jamak, mereka lelaki, semua lelaki ramai, akan berlaku begini. Hum darasu. Hum darasu. Hum darasu ni merujuk kepada mereka telah belajar. Mereka yang mana? Iaitu mereka lelaki sahaja. Kenapa lelaki? Sebab menggunakan hum.
Kalau menggunakan hunna, barulah jadi mereka perempuan. Dan turut berlaku penambahan waw. Selain mengekalkan huruf alif, tetapi letak di hujung sekali, sebelum alif perlu ditambah huruf waw. Itu yang menjadikannya ia jamak, iaitu ramai, merujuk kepada ramai lelaki. Sekiranya awak tertinggal huruf waw tetapi masih mengekalkan huruf alif, jawapannya tetap salah. Daripada segi hukumnya tidak tepat, ya. Jadi yang setepatnya ialah berlaku penambahan waw dan alif dua sekaligus. Hum darasu. Hum darasu. Ini untuk kategori kata ganti nama diri lelaki. Untuk kategori yang pertama, iaitu dia atau mereka. Kita lihat pula dhamir al-ghaibati, iaitu merujuk kepada dia perempuan, dia atau mereka perempuan. Iaitu mereka yang ghaib lah, orang yang kita bercakap, orang yang kita sedang cakapkan, yang kita sedang bualkan, dan dia tiada dalam dia tak ada join kita punya perbualan. Okey, untuk dhamir al-ghaibati sama seperti dhamir al-ghaib, ada tiga kategori juga, iaitu hiya, huma dan hunna. Apa yang sama di sini dengan di sebelah sana ialah huma. Huma untuk lelaki dan huma untuk perempuan. Untuk muannas adalah sama, muzakkar dan muannas adalah sama. Cuma apabila berlaku penambahan perkataan di belakang, ia yang akan menentukan sama ada ianya untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Okay, kita tengok dulu yang hiya. Hiya, dia seorang perempuan, iaitu merujuk kepada mufrad, singular, satu saja. Hiya darasat. Hiya darasat. Darasat ni adalah merujuk kepada telah belajar, tetapi untuk dia seorang perempuan. Bila saja melibatkan orang perempuan, mesti ada penambahan sama ada ta marbutah ataupun ta maftuhah. Tapi dalam konteks fi'il madhi, kita akan menggunakan ta maftuhah, ta yang terbuka ni. Ianya akan menunjukkan untuk muannas. Ia darasat. Dia telah belajar. Dia yang mana? Dia perempuan. Kalau awak guna huwa darasat, hukumnya salah kerana tidak merujuk kepada siapa. Nak rujuk kepada dia lelaki ataupun dia perempuan. Kalau nak rujuk dia lelaki, patutnya tidak perlu ditambahkan huruf ta di belakang. Tetapi kalau merujuk kepada orang perempuan, perlu membuat penambahan ta di belakang. Hiya darasat. Okay, manakala huma, iaitu untuk dua orang, nak menentukan sama ada ianya untuk muannas atau muzakkar. Ini musanna merujuk dua orang, sama ada ini masih mengekalkan huruf ta di belakang. Huma darasata. Huma darasata. Sama seperti huma di sini ada penambahan alif, tetapi untuk muannas masih mengekalkan huruf ta. Jangan dibuang pula huruf ta ni. Kalau awak buang, dia akan jadi sama seperti huma darasa lelaki. Jadi nak rujuk orang lelaki atau orang perempuan. Sekiranya ingin merujuk mereka dua orang perempuan telah belajar, perlu meletakkan ta dan alif sekaligus pada fi'il madhi di belakangnya. Jangan ditinggalkan. Sekiranya awak hanya menambah alif sahaja, dia sudah menjadi huma lelaki. Okay, untuk yang terakhir iaitu hunna, kategori jamak untuk mereka perempuan, mereka telah belajar. Kita nak menunjukkan untuk orang perempuan ialah hunna darasna. Berbeza kan dengan hum yang lelaki ni. Kalau hum yang lelaki ada penambahan waw dan alif. Manakala untuk hunna, mereka perempuan, hanya berlaku penambahan huruf nun di belakang. Merujuk kepada mereka perempuan telah belajar. Jangan ditinggalkan pula huruf nun ni. Jadi ini saudara rasa tak ada masalah kerana untuk muzakkar berbeza dan untuk muannas pun berbeza. Berbanding dengan huma, huma ni mungkin akan berlaku sedikit kesilapan dan kesulitan di pihak pelajar kerana ingin membezakan antara kegunaan dua huma ni. Tertinggal satu huruf ataupun tertambah satu huruf yang berbeza akan menyebabkan kesalahan
Okey, kita bersambung lagi dengan kategori kata ganti nama diri kedua, iaitu dhamirul mukhatabi wal mukhatabati, iaitu orang yang kita ajak ataupun lawan bercakap, mewakili mereka yang mendengar pihak pertama bercakap. Itu dah dikatakan kata ganti nama diri yang kedua, iaitu awak, kau, engkau, tuan hamba dan sebagainya. Awak semua. Okey, ada dua kategori sama seperti kata ganti diri yang pertama iaitu untuk muzakkar dan untuk muannas. Masing-masing terbahagi kepada 3 jenis, iaitu mufrad, musannah, jamak. Pertama, kegunaan untuk mereka seorang, 2 orang dan juga ramai mereka. Okey, untuk kita tengok dulu dhamir mukhatabi untuk fi'il madhi dan juga kesannya yang berlaku atas fi'il madhi sekiranya diletakkan dhamir mukhatabati. Okey, ada 3 iaitu anta, antuma, antum. Okey, ada 3 jenis. Okey, anta adalah awak seorang lelaki, iaitu mewakili mufrad, seorang saja, awak seorang lelaki. Okay. Kalau digabungkan dengan fi'il madhi, ada penambahan kata kerja yang telah selepas dhamir al-mukhatab ini adalah begini. Contoh kita ambil tadi belajar ya. Kalau telah belajar adalah darasa. Tapi darasa adalah kegunaan untuk dia seorang lelaki telah belajar. Ini nak mewakili pula awak telah belajar. Awak seorang lelaki telah belajar. Jadinya kita akan gunakan anta darasta. Untuk kategori kata ganti nama diri yang kedua ni, iaitu awak akan tengok banyak ta maftuhah, betul tak? Jadi di sini sukar sedikit untuk membezakan antara muzakkar dan muannas, melainkan awak sangat alert dengan barisnya. Untuk kategori kata ganti nama diri yang kedua, iaitu awak, orang yang kita ajak atau lawan bercakap, sememangnya bergantung kepada baris. Sebab ada perkataan yang sama tetapi sekiranya berlainan baris, ia akan menunjukkan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Okey, untuk lelaki, anta darasta. Okey, anta darasta mewakili lelaki, awak seorang lelaki telah belajar. Bila berbaris atas, anta darasta, tanya berbaris atas, ianya menunjukkan untuk lelaki, muzakkar. Berbeza dengan perempuan. Nanti Ustazah akan terangkan yang untuk perempuan. Iaitu untuk awak seorang lelaki. Bagaimana pula dengan awak 2 orang lelaki, awak berdua? Antuma. Okay, antuma yang lelaki sama saja dengan dhamir mukhatabati untuk muannas. Antuma merujuk kepada awak 2 orang. Sama saja untuk muzakkar dan muannas. Tetapi seperti Ustazah katakan, ia akan ada perbezaan sedikit. Sukar sedikit, tapi kita akan cuba tengok pada konteks ayat. Sekiranya ada penambahan ayat lagi di belakang fi'il madhi, ada lagi perkataan yang telah ditambah. Kalau ada penambahan ta dan sebagainya, ia menunjukkan untuk perempuan. Sekiranya tak ada ta, ia merujuk kepada lelaki. Sebab tu saya kata untuk kata ganti nama diri yang kedua ni, dia sangat bergantung kepada baris. Kalau awak hilang barisnya, kita tak dapat nak detect sama ada ianya untuk lelaki atau perempuan. Untuk antuma, musanna merujuk kepada awak 2 orang lelaki. Ayatnya begini, antuma darastuma. Okay, penambahan pada masih mengekalkan huruf ta, darasta, tetapi seperti antuma, dia ada mim dan alif, begitu juga dengan fi'il madhinya. Perlu ada penambahan mim dan alif. Sekiranya awak letak antuma darastu tapi mim alifnya hilang, ianya salah sama sekali kerana ia tidak menunjukkan fi'il itu fi'il apa? Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, amar ke, tapi merujuk pada awak 2 orang lelaki. Tapi apa bendanya? Begitulah yang saya cuba terangkan. Sebab tu sangat penting untuk penambahan huruf dan juga penggunaan baris. Silap baris, salah huruf, maka itu adalah menjadi kesalahan. Jawapan awak jadi tak betul. Okay. Untuk yang ketiga, antum.
Antum merujuk kepada awak semua lelaki lah. Kalau kita bercakap dengan ramai orang kawan kita, kadang-kadang dalam satu kelompok bergosip tu, awak semua, kita merujuk kepada awak semua, kau semua, korang semua. Itu adalah ayat biasa. Ya, kata ganti nama diri yang kedua, tapi merujuk kepada mereka, lelaki yang ramai, iaitu awak semualah, korang semua. Itu bahasa yang biasa awak gunakan dalam konteks harian. Okay, kalau digabungkan dengan fi'il madhi, perkataan fi'il madhi di belakangnya, dia akan jadi antum darastum. Apa yang beza di sini? Alif hilang. Alif tidak dikekalkan, malah digugurkan dan digantikan dengan, tak digantikan tetapi mengekalkan mim dan dimatikan. Dia mengikut antum. Antum darastum. Okay, ini sangat mudahlah sebenarnya. Mungkin ada sedikit masalah bahagian anta saja. Tetapi untuk dua yang bawah ni, iaitu awak dua orang lelaki dengan awak ramai lelaki, awak semua lelaki, tak ada masalah daripada segi penambahan. Sebab awak hanya perlu ikut sahaja dia punya dhamir. Sekiranya kata antuma, darastuma. Antum, darastum. Perlu kekalkan di bahagian belakangnya mengikut dhamir yang telah dipilih ataupun dhamir yang telah diberikan. Sekiranya awak buat antum darastuma, antuma darastum, jawapannya salah sama sekali. Apabila salah, awak akan kehilangan markah yang teruk. Jadi pastikan sebelum menulis jawapan, fikirkan setepat-tepatnya, kerana yang ini sangat mudah. Hanya perlu mengikut dhamir yang telah diberi. Kalau dhamirnya antum, mesti dia jadi penambahannya tum juga di belakang. Kalau dibagi antuma, mesti ada penambahan tuma juga di belakangnya. Jangan digugurkan. Baiklah, ini untuk kategori muzakkar lelaki. Kita lihat pula untuk kategori dhamir mukhatabati, iaitu awak atau awak semua perempuan. Iaitu kategori kata ganti nama diri yang kedua untuk perempuan. Sama saja seperti lelaki, terdapat 3 anti, antuma, antunna, iaitu mewakili mufrad, musanna, jamak. Seorang, 2 orang dan ramai orang. Okay, untuk anti, apabila digabungkan dengan perkataan fi'il madhi yang kita guna tadi telah belajar, anti darasti. Awak nampak tak di sini? Apa yang membezakan anti darasti ini dengan anta darasta? Sekiranya barisnya di atas, ia merujuk kepada fi'il madhi untuk lelaki. Sekiranya awak anti darasti, berbaris bawah, baris kasrah, ianya merujuk kepada muannas, orang perempuan. Jadi sekiranya ayat itu memerlukan penggunaan kata lelaki, perlu letakkan ta yang berbaris atas. Jangan diletakkan pula ta yang berbaris bawah. Sebab Ustazah ulang lagi semula, penggunaan baris adalah sangat penting supaya tak berlaku kesalahan seperti ini. Sedikit saja kesalahan akan menyebabkan konteks ayat itu salah, berbeza ya. Okay. Untuk yang kedua, dia 2 orang awak 2 orang perempuan. Awak berdua ni antuma, sama saja dengan bahagian muzakkar, awak berdua lelaki, sama juga untuk antuma ini. Ini pun untuk perempuan tak ada perbezaan. Bila digabungkan dengan fi'il madhi, perkataan fi'il madhi, dia akan jadi antuma darastuma. Ustazah, kenapa sama dua ni? Ustazah nak ingatkan, dua benda ni memang sama, tak ada yang berbeza daripada segi konteks hurufnya dan juga barisnya. Apa yang awak perlu lihat adalah kegunaan ayat selepas ini dan selepas ini. Sekiranya ada perkataan sebab antuma darastum fi darasatuma, fi madrasatuma, maksudnya di sekolah awak berdua. Kalau begitu, maksudnya madrasatuma adalah di sekolah awak berdua lah, di sekolah. Kalau madrasatuma berbeza. Tapi Ustazah nak beritahulah, sekiranya ada penambahan ayat di belakang yang tak ada ta marbutah ataupun ta marbutah, ia merujuk untuk lelaki. Kalau ada penambahan ta marbutah di belakang, ia adalah merujuk kepada perempuan. Contoh dalam konteks ayat antuma darastuma fil madrasati ma'a sadiqati.
Sadiqati. Maksudnya sadiqati ni kawan saya perempuan. Kalau lelaki, sadiqi, kawan saya lelaki. Kawan saya lelaki lah, kawan saya. Sadiqi, kawan saya lelaki. Sadiqati, kawan saya perempuan. Kalau ada sadiqati saja, ia adalah untuk lelaki. Kalau di sini sadiqati, yang ini sadiqi, ini sadiqati. Kalau ada penambahan ta di belakang untuk perkataan yang seterusnya, ianya merujuk kepada konteks ayat untuk perempuan. Ustaz harap nanti awak ambil masa untuk fahamkan kegunaan dua domir ni. Kerana domir ini sama, tetapi apabila diletakkan dalam ayat yang berbeza, maka kita dapat mengenal fungsi untuk lelaki dan untuk perempuan. Okay, manakala antunna, okay, antunna adalah jamak untuk awak semua perempuan. Awak semua perempuan sekiranya digabungkan dengan fi'il madhi, perkataan fi'il madhi, dia akan menjadi antunna darastunna. Okay, sama macam antum, antum darastum, dia mengekalkan apa yang diberikan oleh dhamirnya sebelum itu. Begitu juga dengan penggunaan antunna perempuan, mengekalkan tunna di belakang fi'il madhi. Antunna darastunna, awak semua telah belajar, dalam konteks untuk orang perempuan. Kalau tum pula untuk konteks orang lelaki. Saya harap awak dapat fahamkan penggunaan fi'il madhi, kategori kata ganti nama diri yang kedua, iaitu orang yang kita ajak bercakap. Dari segi penggunaan penambahan huruf dan juga baris. Untuk yang ini, anti ni memang sangat penting untuk awak ingat. Barisnya tidak boleh ditinggalkan. Bila hilang baris, penggunaan ayat tu kita tak tahu sama ada merujuk kepada lelaki ataupun perempuan. Jadi kalau lelaki barisnya atas lah, kalau perempuan barisnya di bawah. Okay, kita akan sambung pula dengan kategori kata ganti nama diri yang ketiga, merujuk kepada orang yang sedang bercakap. Kita sambung lagi dengan kategori dhamir yang terakhir, iaitu kata ganti nama diri ketiga, merujuk kepada mereka yang sedang bercakap. Saya ataupun kita, dua sahaja, iaitu ana dan nahnu. Dua ini adalah untuk dhamir mutakallimu yang sedang bercakap. Okey, untuk ana, okey, untuk konteks ini, untuk muzakkar dan muannas, kedua-duanya sama sahaja, merujuk kepada semua. Tak ada perbezaan ana lelaki ataupun ana perempuan. Ana muzakkar pun ana muannas pun ana. Begitu juga dengan nahnu. Nahnu dua-dua boleh guna. Muzakkar boleh, muannas pun boleh. Tak ada masalah dan tiada perbezaan. Jadi ustazah akan rujuk secara am sahaja untuk dua kategori kata ganti nama diri yang ketiga ini. Okay, untuk ana merujuk kepada seorang, iaitu mufrad. Ana tu saya lah. Tak kisahlah saya lelaki ataupun saya perempuan, tetapi saya, iaitu merujukkan seorang sahaja yang sedang bercakap. Kalau untuk nahnu merujuk kepada kita semua. Maksudnya ramai yang sedang bercakap. Tak kisahlah yang sedang bercakap tu ramainya lelaki ke, ramainya perempuan ke, boleh guna. Dua-dua ni boleh guna untuk kategori lelaki dan perempuan. Okay, kita tengok untuk konteks apabila dhamir ini ditambahkan dengan perkataan fi'il madhi. Okay, nahnu ni boleh guna musanna jamak, tak kisah. Yang penting lebih daripada dua orang akan menggunakan nahnu. Kalau seorang saja akan menggunakan ana lah. Okey, untuk ana, saya seorang telah belajar. Ana darastu. Sama seperti fi'il madhi yang kategori kata ganti nama diri kedua, iaitu awak, engkau, saya tadi, iaitu yang kita lawan bercakap. Masih ada huruf ta maftuhah ni. Ta ini sangat penting. Tetapi apa yang membezakan yang kata ganti nama diri kedua dengan yang kali ini yang ketiga ialah baris. Baris untuk kata ganti nama diri yang ketiga adalah dhammah, iaitu baris depan. Ana darastu. Tak kisahlah ana darastu lelaki ke, ana darastu perempuan ke, yang penting seorang.
Tak kisahlah lelaki perempuan, sama-sama boleh guna. Ana darastu. Saya telah belajar, ustazah telah belajar. Sebab tu boleh menggunakan ana darastu. Okay, untuk nahnu, iaitu merujuk kepada musanna dan jama', dua-dua boleh guna. Yang penting lebih daripada 2 orang adalah nahnu darasna. Okay, mengekalkan huruf nun dan alif di belakang tapi baris atas. Tadi kalau ni ta-nya digugurkan dan digantikan dengan nun dan alif. Merujuk kepada nahnu. Nahnu nun di akhir kan? Nun di akhir nahnu, nun ni. Jadi wujung untuk fi'il mudhari'nya juga nun tetapi berlaku penambahan alif. Nahnu darasna. Kami telah belajar. Tak kisahlah kami semua lelaki ke, kami semua perempuan ke, sama-sama boleh guna. Dua ni sama-sama untuk lelaki dan perempuan boleh guna. Tiada masalah dan tiada perbezaan. Okey. Tapi sekiranya ada penambahan ayat, penambahan perkataan di belakang yang merujuk kepada lelaki atau perempuan, jadi automatik ana nahnu ni akan jadi berdasarkan kepada ayat di belakang, berdasarkan kepada perkataan di belakang. Kalau ada ta marbutah di belakang, takkanlah jadi lelaki kan? Mestilah untuk kegunaan orang perempuan. Jadi amat penting untuk tengok konteks perkataan di belakang selepas fi'il madhi. Ya? Kalau awak tak tengok, kalau ayat tu panjang lah, kalau ayat tu setakat 2 ni, ana darastu, nahnu darasna, takkan tak tahu kan, dua-dua boleh guna. Tapi kalau ada lagi penambahan perkataan di belakang, sama ada muannas ke muzakkar ke, awak kena tengok. Baru awak boleh tentukan sama ada ianya ana untuk muannas ke, ana untuk muzakkar ke, nahnu untuk muzakkar ke, nahnu untuk muannas ke. Okey. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan kepada ustazah ketika sesi pembelajaran pada minggu hadapan, dan ustazah akhiri tajuk al-dhamairu plus al-fi'lul madhi untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih. Syukran jazilan.